Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Waalaikumsalam. mengadakan kelas gantian untuk kelas subjek Research Methodology MIBF 6033 semester Ogos 2023. Jadi kelas ini adalah kelas yang paling penting lah, sebab kelas ini akan memberi pendedahan kepada teori dan juga kepada praktis bagaimana untuk menjalankan sebuah research. Dan untuk student master kita panggil disertasi. Jadi kelas ni sangat penting dan mungkin kelas ni kelas yang paling mencabar lah. Maksudnya tak boleh nak ralik lah kelas ni. Sebab dia ada melibatkan istilah-istilah baru yang mungkin kita pernah dengar ataupun mungkin belum pernah dengar. Okay, so this course address the theoretical concept of research methods. Khusus ini adalah memberi pendedahan kepada konsep-konsep teori dalam kaedah penyelidikan. This course introduces students to the fundamental of preparing the research. Kelas ini memperkenalkan pelajar kepada asas bagaimana untuk melaksanakan, membuat persediaan dalam menjalankan research yang kita panggil disertasi, and presenting the written and oral presentations. Samping itu pelajar juga kena present, present assignment 1 dan present assignment 2. Present dalam bentuk bertulis, maksudnya macam biasalah. Kita hantar dalam bentuk bertulis dan juga kena bentang oral presentation. Jadi kelas ini it comprises the basic step of research process, data collection methods, research methodologies, data analysis, finding, discussion and report writing. Antara yang akan kita belajar ialah asas-asas, langkah-langkah asas dalam proses penyelidikan, kaedah-kaedah pengumpulan data, lagi apa? Research methodologies, kaedah-kaedah penyelidikan, data analysis, findings, penemuan kajian, macam mana nak buat discussion. Selepas dapat penemuan kajian, kita perlu membuat discussion of the findings. Kemudian last sekali report writing lah, bagaimana untuk menulis dalam bentuk bab. Jadi kita akan belajar bagaimana untuk menulis bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan juga bab 5. Boleh Ustaz Almi boleh Boleh doktor, boleh. Jadi kelas ni mungkin mencabar sikit lah. Memang mencabar doktor. Paling payah lah, bahasa mudah paling payah lah banding kelas-kelas lain. Tapi tak apa, kalau tak faham boleh tanya. InsyaAllah kita akan cuba bantulah. Saya mula mengajar subjek research methodology di peringkat master sini mulai tahun 2014, jadi hampir 10 tahun lah. Alhamdulillah. Di peringkat PhD saya mula mengajar mulai tahun 2017, 6 tahun lah. Dan di peringkat degree saya mula mengajar mulai tahun 93. So 30 tahun lah saya mengajar. Jadi insya-Allah lah, walaupun saya tak tahu semua lah. Saya tak kata saya tahu semua. Tapi saya mengajar 30 tahun dah lah. Kalau kira dari segi peringkat degree lah. Okey, jadi kena banyak tanya Ustaz Ilyas. Tak faham tanya, tak apa. Ya Prof, memang tak erti ni, memang sungguh bergantung Jadi kena tanya lah. Saya pun tak pandai juga. Cuma saya banyak pengalaman mengajar lah. Di peringkat degree semenjak tahun 93, di peringkat master semenjak tahun 2014, peringkat PhD semenjak tahun 2017. Lama saya dah mengajar subjek ni. Ada yang saya boleh hafal lah. Jadi boleh tanyalah apa-apa insya-Allah. Okay, the objective of the course, number 1, to provide a comprehensive, progressive, and in-depth knowledge on theory and practice of Islamic finance,
and banking research. Jadi saya akan cuba bagi pendedahan dari segi teori, dari segi amalan macam mana nak buat kajian-kajian dalam bidang Islamic finance and banking. Jadi kelas ni tajuk-tajuk yang akan kita bincang adalah apa-apa saja tajuk yang berkaitan dengan Islamic finance. Kedua, to assist students in developing the comprehensive skills on research method in the subject pursuit. Jadi selepas kita pilih tajuk, jadi setiap pelajar kena pilih tajuk lah. Sekejap lagi kita boleh bincang lah. Apa-apa saja tajuk yang berkaitan atau yang ada kaitan dengan Islamic finance. Banyak tajuk, beratus-ratus tajuk yang kita boleh study, tapi pilih satu tajuk saja. Selepas tu saya akan cuba membantu pelajar bagaimana untuk menulis, ya, dengan memberikan kita tahu kemahiran yang komprehensif tentang bagaimana untuk menulis sebuah research menggunakan kaedah research yang betul, yang bersesuaian. Ketiga, to assist student in the development of knowledge and skills needed to form research and analysis structure for the selected research. Bila kita pilih tajuk itu, saya akan cuba bantu pelajar untuk menyediakan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menulis research secara tersusun daripada bab 1 sehingga bab 5, dan juga dari segi mendapatkan data dan menganalisis data. Bunyi macam payah, Ustaz Ilyas. Ya, ya. Dia payah sikit, tapi tak apa. InsyaAllah saya akan cuba bimbing. Cuma nasihat saya ialah kelas ni sebab dia susah sikit, jangan miss lah. Kalau miss pun tengok video. Okey, tugasan, kita ada 2 tugasan. Yang pertama tugasannya agak mudah. Tugasan pertama 20 markah. Sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana nak menulis tugasan yang pertama. Dan yang kedua, dia panggil individual project, 40%. Dan final macam biasalah, 40%. Nanti kita kena bincang lah, final mungkin kena buat face to face. Nanti kita bincang lah tarikh-tarikh yang sesuai nanti di ujung-ujung semester. Okey, jadi kehadiran adalah wajib. Ini tajuk-tajuk yang kita cadang lah. Yang tajuk inilah yang saya biasalah mengajak tajuk inilah. Pertama, business research strategies. Tapi kadang-kadang saya ubah sesuai sikit. Yang kedua, research design. Yang ketiga, planning a research project and formulating research questions. Kemudian habis daripada situ kita akan membincangkan tentang kualitatif research. Ada 2 jenis research, satu kuantitatif, satu kualitatif. Dan ini adalah research design untuk yang berbentuk kualitatif lah. Ada yang berbentuk etnografi. Kemudian kaedah-kaedah untuk menganalisiskan data kualitatif. Kemudian kita akan bincangkan tentang kuantitatif. Apakah konsep-konsep yang berkaitan dengan kaedah penyelidikan kuantitatif, sampling, kemudian questionnaire design and fieldwork, kuantitatif data analysis. Bila dah habis tu barulah kita akan membincangkan bagaimana untuk menulis writing up business research. Okey, ini semua benda-benda yang akan kita belajar lah secara tentatif. Dan bukunya saya tulis sendiri tapi masih dalam proses untuk dicetak. Tajuknya Advanced Research Methodology. Nanti ingatkan saya untuk saya bagi dalam WhatsApp. Okey. Sekarang ni kita nak bincang dulu macam mana nak buat assignment 1.
Boleh tanya. Baik. Sila. Tak tahu nak cari. Tak Boleh ada nampak? suara lah, Prof. Oh, boleh nampak tak? Boleh. Okey, yang ni adalah rubrik assignment 1. Oh, ni tak update lagi ni. Semester Ogos 2023. Okey, senang saja assignment 1 ni. Students are required to choose a research topic. Mula-mula sekali pilih tajuk. And write an initial plan of a research topic. Selepas pilih tajuk, diminta menulis tentang initial plan topik yang dipilih tersebut. Yang ni kena ubah. Nanti kita bincanglah bila nak submit. Okey, nak tulis apa? Ini adalah rubrik dia lah, 20 markah. Nak tulis apa? Yang pertama mesti menulis tajuk lah. Selepas tajuk, biasanya kita tulis introduction. Selepas introduction, problem statement. Selepas itu, research question, research objective. Jadi fokus kepada research question dan research objective. Kemudian significance of the study. Kemudian organization and structure ni susunan. Kemudian ada sedikit literature review, sedikit sahaja. Dan sedikit tentang kajian tentang kaedah penyelidikan. Okey. Jadi langkah yang pertama ialah memilih tajuk. Okey, jadi saya nak tanya dululah. Kita boleh bincang-bincang dulu. Siapa nak mula? Ustaz Helmi, apa tajuk yang ada dalam fikiran? Zakat ke,
wakaf ke Cadangan saja doktor, zakat lah doktor, sebab saya punya plan kalau boleh saya nak pilih tajuk ni, kemudian saya nak continue untuk buat paper project terus ya. okey. Boleh doktor, boleh. Boleh. Tu sebab tadi nak tanya kau doktor, kalau kata kita nak buat apa assignment satu ni kan, maksudnya saya nak pilih satu tajuk tu, jadi saya nak continue lah. Apa continue sebagai tajuk disertasi, Ya, siap boleh kau doktor nah. disertasi. Lepas tu continue sebagai tajuk untuk PhD. Amin. Boleh. Okey. Okey. Dah dapat tajuk, apa-apa tajuk berkaitan zakat lah. Nah, kemudian Ustaz Ilyas nak buat Saya tajuk. pun saya pun sama Prof, saya nak buat bahagian zakat jugalah. Mana mungkin berkaitan agihan zakat korporat FGV dalam membantu asnaf. Bagus. Ustaz Elmi nak buat tentang zakat dari sudut nak guna kaedah kuantitatif ataupun kualitatif. Apa beza dua tu Prof? Dia sedang Saya punya cadangan doktor, saya nak tengok dia beza dia macam ni. Kalau kuantitatif, putus. kita akan biasanya guna kuesioner lah, soal selidik. Lepas tu dia ada langkah-langkah dia, dan bila dah dapat kuantitatif ni maksudnya data tu dalam bentuk nombor. Contoh kita buat kuesioner, lepas tu kita kutip data, hujan lah di sini. So rasa jadi slow. Lepas tu kita kutip data dan kita analisiskan. Saya rasa kalau saya lah, kaedah kuanti lebih senang daripada kuali. Kalau kuali, data-data dia bukan berbentuk nombor. Contohnya kita interview. Lepas tu hasil daripada interview itu kita akan analisiskan sebagai dapatan kajian. Boleh je mana-mana. Kuanti, data tu selalu kita guna kuesioner. Kuali, biasanya kita guna interview. Jadi kita berapa ramai tu Prof dia untuk kalau katalah kita nak buat kuesioner, berapa ramai kena jawab soalan? Kalau kita buat interview, berapa ramai kita kena interview? Kalau kuesioner untuk masa ni saya katakan 100. Kita guna Google Form, kita distribute, lepas tu dapat balik jawapan untuk 100 responden, dah cukup. Okey, kalau kuali, saya katakan 5-6 orang. Jadi kita akan interview, dan soalan interview tu dia mesti mendalam. Maknanya setiap seorang tu biasanya mengambil masa 2 jam. Kita rakam je apa yang dia kata. Katakan kita dapatkan 5 atau 6 orang responden. Setiap responden tu 2 jam lah. Lepas tu kita kena analisakan apa jawapan yang diberikan oleh orang yang kita interview itu. Dia ada kaedah dia. Mana-mana kaedah pun tak apa. Jadi nak guna kuanti boleh, kuali pun boleh. Jadi kalau agihan Ustaz Ilyas, dia lebih kepada kuali. Dan mungkin gabung sikit dengan kuanti sikit. Kuanti ni maksudnya kita ambil data. Ada data-data dalam bentuk bernombor kan. Kemudian bila kita nak analisiskan data itu, misalnya kita nak tengok agihan zakat yang diagihkan oleh FGV. Mula kita kena start dengan kuanti dulu. Kita buat jadual je lah, biasa je lah. Kita ambil data tu kan.
Lepas tu, katalah kita nak analisiskan agihan tu kenapa dibagi kepada kumpulan ini. Yang tu kita kena guna interview lah. Saya rasa Ustaz Ilyas buat kuali. Tapi campur juga dengan kuanti sikit je, ambil data tu. Ustaz Ilmi boleh buat kuanti lah. Cuba tulis dalam WhatsApp group tengok. Tajuk-tajuk yang dicadangkan. Kalau kuanti, tajuk dia lebih kurang macam ni lah. Oh. Ustaz Faisal tak boleh masuk. Sama. Tu doktor saya dah PM tepi tu. Saya tak tahu sebab apa. Sebab apa dia tak boleh masuk? Dia tekan join Zoom meeting. Kita kat dia tekan join Zoom meeting kan. Okey, baik. Ustaz Ilmi katakan pilih tajuk penentu-penentu gelagat kepatuhan zakat. Apa? Zakat ada banyak kan? Zakat pendapatan, zakat perniagaan. Ya, saya punya nampak tu zakat pendapatan doktor sebab saya nak tengok kepercayaan kepada pihak-pihak kepentingan ni mengenai kepercayaan zakat dari segi agihan. Sebab apa kadang-kadang saya tengok dah sini kan pada staff Indonesia ni pun mereka masih lagi tak buat potongan zakat yang mengikut kadarnya sebab tidak ada kepercayaan kepada institusi zakat tu sendiri. Jadi kita nak tahu sebab apa yang berlaku yang tidak kepercayaan tu. Boleh? Jadi cuba tulis initial plan. Saya bagi contoh. Sekejap saya nak bagi contoh. Assignment yang dibuat oleh student semester lepas. Ini contoh assessment yang saya ambil daripada pelajar semester lepas. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Nampak doktor nampak. Ada. Tapi markah yang saya bagi tu jangan tengok lah. Jadi ini rubrik dia. Yang pertama, establishing the research purpose. Mesti tulis all research question. Mesti tulis research question. Persoalan kajian dan research objective. Objektif kajian mesti clear and align with the stated problem. Jadi untuk dapat markah penuh, dia kena tulis problem statement dan pastikan research question dengan research objective itu adalah clear dan ada alignment sejajar dengan
problem statement tadi. Kemudian significance of the study kena ada. Yang ni organisation susunan, kemudian ada sedikit literature review dan research method atau research design. Macam mana nak tulis? Mula-mula langkah pertama, tulislah initial plan. Kemudian tajuk. Tajuk, nama, ini apa, nama khusus, program apa, Master in Islamic Banking and Finance, Center for Islamic Finance Education and Research. Okey, macam itulah. Kemudian dia tulis ada declaration. Baguslah dia tulis declaration ni. Nyatakan bahawa apa yang dia buat tu adalah dia buat sendirilah. Tak kopi daripada yang lain. Tak kopi daripada assignment orang lain. Tak kopi daripada mana-mana bahan yang lain lah. Kemudian dia ada latar belakang kajian. Jadi elok tulis latar belakang kajian. Apa-apa sahaja yang berkaitan dengan tajuk lah. Tengok tajuk dia apa. Pematuhan syariah dalam institusi zakat. Kajian di lembaga zakat Selangor. Tajuk dia canggih ni. Kalau Ustaz Ilyas nak buat tajuk apa? Bunyi macam mana? Agak-agak lah bunyi dia macam mana? Ni bunyi dia sedap macam ni. Saya cadangnya nak buat macam ni, Prof. Keberkesanan agihan zakat korporat kepada usahawan. Sebab kita ada buat projek pembangunan usahawan. Jadi mungkin nak gunakan projek tu sebagai sampel untuk kajian juga lah, Doktor. Jauh mana projek tu membantu untuk meningkatkan pendapatan asnaf dalam perniagaan. Jadi tajuknya keberkesanan agihan zakat dalam membangunkan keusahawanan. Kemudian mungkin boleh buat kajian kes di FGV contohnya. Boleh? Boleh mula lah. Ustaz Ilyas boleh mula tulis. Dia tak nak mula, tak tahu hujung pangkai macam mana nak start lagi tu. Dia petua nak bagi siap cepat ni. Pilih. Lepas tu terus buat. Jangan risau apa-apa. Macam kita nak kahwin lah. Kalau Ustaz Ilyas nak kahwin. Lah ni dah kahwin dah kan. Ni kita kira masa kita bujang-bujang dulu kan. Bila kita nak kahwin. Kita kadang-kadang ada banyak pilihan. Kawan yang perempuan ni segak, ayu, jelita. Yang perempuan kedua kaya, pandai. Apa ni, macam-macam lah kita ada banyak pilihan. Kalau kita duk penin, tak tahu nak pilih sampai bila kita tak kahwin. Jadi kita research pun macam tu lah. Kita dapat satu tajuk, kita terus on je. Boleh lah, Ustaz Ilyas. Keberkesanan agihan zakat dalam membangunkan sektor keusahawanan. Kajian kes di FGV. Boleh? Ustaz Helmi, cuba bagi tengok tajuk. Tajuk saya, Doktor, faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi zakat di negeri Kedah. Cadangan lah, Doktor. Ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi gelagat kepatuhan zakat pendapatan di negeri Kedah. Boleh juga. Kemudian buatlah kajian kes. Sebab yang tu besar lah tajuk dia kan. Mungkin nak buat kajian kes di mana-mana. Baik, faham. Kajian kes. Kita nak tengok apakah faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang tu patuh kepada pembayaran zakat pendapatan. Kan? Dan salah satu faktor dia mungkin kepercayaan. Kepercayaan, sikap sekali, Doktor. Mungkin ada kepercayaan, mungkin sikap, mungkin satu gelagat yang Doktor sebut tadi. mungkin keagamaan, kan? Jadi cuma untuk master ni sebab kita nak kena siap dalam satu semester. Semester depan mau siap. Okey. Semester ni cuba siapkan bab 1, bab 2, bab 3. Bukan cuba, wajib lah. Tidak tak lulus kelas ni.
Baik, insyaAllah. Baik, Doktor. Saya lihat kena siap bab 1, bab 2, bab 3. Macam mana nak buat tu? Kita pelan-pelan lah. Saya akan ajak pelan-pelan lah. Jadi tajuk Ustaz Helmi tulis sini. Faktor-faktor yang mempengaruhi gelagat kepatuhan zakat pendapatan. Misalnya di kalangan yang paling mudah nak cari di kalangan guru lah. Di kalangan guru katakan di PPD yang paling dekat mana? Dia ada PPD Ustaz Indonesia boleh, Doktor? di kalangan staf Indonesia. Ustaz Indonesia. Sebab staf Indonesia pun kita cakap ada lagi yang tak bayar zakat, Doktor. Boleh buat di kalangan staf Indonesia. Itu lagi senang lah. Boleh. Ustaz Faizal, dia orang zakat. Dia tentu dah buat tentang zakat. Tak gaduh tanya dah. Ya, Doktor, saya duk cadang nak ambil tajuk berkaitan dengan smart sawah berskala besar. Nak buat kajian tentang keberkesanan projek smart sawah berskala besar ke atas pendapatan asnaf. Bagus. Boleh tulis terus. Keberkesanan projek sawah berskala besar ke Ke atas atas pendapatan asnaf. pendapatan asnaf. Kemudian kita kata kajian kes di mana? Kajian kes di projek tu nama apa? Projek tu nama smart sawah berskala besar. Ya, jadi kita kata keberkesanan projek berskala besar smart sawah. Smart sawah. Saya akan tengok dari segi pendapatan mereka lah. Pergerakan daripada musim pertama, kedua, ketiga. Kemudian daripada bilangan pesawah yang pada bulannya daripada kecil, kemudian dia meningkat makin ramai lah. Kita fokus kepada pendapatan. Ya, pendapatan. Keberkesanan projek sawah berskala besar smart sawah ke atas Pendapatan asnaf. meningkatkan pendapatan asnaf terlibat. Yang terlibat dengan projek itulah kan. Ya. Boleh. Dalam meningkatkan pendapatan asnaf terlibat. Boleh? Clear dah ni, tajuk clear dah. Cuma nak tulis apa? Mula-mula tulis background lah, latar belakang kajian. Apa-apa saja yang berkaitan dengan kajian tersebut lah. Okay, mula background. Lepas tu penyataan masalah. Penyataan masalah ni nyatakan tiga isu yang berkaitan dengan tajuk ini. Kalau masalah ni yang paling senang nak tulis ialah apakah masalah-masalah yang wujud dan apakah kita kata penyelesaian yang kita boleh cadangkan. Kalau Ustaz Faizal nak nyatakan masalah, cuba cerita sikit. Apa permasalahan yang berkaitan dengan pesawah ni di Kedah? Macam tu lah. Cuba tengok. Kalau masalah pesawah ni yang kami dapat tengok lah, utamanya dari segi kos untuk nak bangunkan bendang tu lah. Kos meningkat dari segi kos racun, kos bajak, kos benih. Jadi bila melalui projek ini banyaklah macam dengan kos-kos yang ditanggung oleh zakat, yang mana boleh mengurangkan kos petani ini dan akhirnya pendapatan mereka akan meningkat melalui projek ini. Itu pertama. Bagus. Cuma masukkan data lah. Kalau boleh data tu dari segi contohnya ada berita ke, kita boleh quote berita ke tentang masalah-masalah pesawah tu, ataupun ada kajian-kajian lepas ke yang menulis
Jadi bila kita nyatakan permasalahan tu, kita mesti datangkan dengan apa fakta, sama ada data ataupun kenyataan tu pernah dinyatakan dalam apa-apa media lah, dalam surat khabar ke, dalam lembaga zakat di Kedah punya penulisan ke. Boleh? Boleh insyaAllah tu. Mungkin apa ni Ustaz Faisal boleh tengok balik dari segi background kenapa lembaga zakat nak membangunkan projek sawah berskala besar ni. Tulis di situ sebagai penyataan masalah. Mesti ada banyak. Kalau habis tak ada pun, Ustaz Faisal boleh interview siapa-siapa di zakat ni, tanya dia, apa masalah yang wujud apabila tidak adanya projek ini, contoh kan. Dan apa permasalahan yang wujud bila nak laksanakan projek ni. Tulis dulu nak. Ustaz Ilyas, cuba tembak mesti ada banyak pernyataan masalah yang nak dinyatakan. Masalah sini merujuk kepada masalah kajian. Paling mudah ialah apakah permasalahan yang wujud yang perlukan penyelesaian. Ustaz Ilyas nak cuba cerita sikit tentang permasalahan dalam agian zakat dalam membangunkan usahawan tu. Ya, masalah tu masalah di pihak AGV ke ataupun di pihak Asnaf tu sendiri, Prof, sebenarnya. Apa pun tak apa, tulis dulu. Kalau di pihak Asnaf apa dia? Biasanya kalau di pihak AGV itu biasanya benda yang paling susah sekali adalah untuk mengenal pasti Asnaf, usahawan Asnaf yang berpotensi untuk membangunkan perniagaan lah. Boleh? Sebab ramai Asnaf, memang ramai Asnaf, tapi yang ada potensi untuk memulakan perniagaan atau untuk mengembangkan perniagaan tu tak ramai yang ada potensi. Jadi nak pilih, nak cari itu dia punya masalah paling besar lah saya rasa, Prof. Boleh? Tulis dulu. Cuma nak data. Yang saya lihat kata tu kena ada data. Katalah tak ada data. Boleh interview kawan-kawan di FGV tu. Contohnya kawan tu nama apa? Nama Muhammad. Tulis itu Muhammad, tarikh interview tu. Muhammad contohnya 10/10 tahun 2023. Itu pun dikira sebagai fakta. Boleh? Tulis dulu, nanti kita akan improve dari semasa ke semasa. Saya kena interview orang zakat lah. Orang SGV tak apa? Yang handle Dia berapa banyak agian zakat lah. masalah ni berapa banyak perlukan, Prof? Masalah ni. Masalah ni kalau isu boleh timbulkan 3 isu. Tulis dulu, nanti kita akan improve di semasa ke semasa. Macam di sini tengok apa ni, Ustaz Salahuddin ni, dia timbulkan beberapa isu, 1, 2, 3. Tapi dia lupa nak nyatakan fakta lah. Jadi kena tolak markah ni. Dia ada 3, 4, 5 isu lah. Tapi dia tak nyatakan fakta. Nah itu tidak memenuhi kaedah untuk menulis pernyataan masalah lah. Nanti kita akan cerita dengan lebih lanjut lah. Okey, baik. Sekarang kita akan mula dengan topik pertama. Topik pertama simple je. Introduction to Research. Jadi saya akan dedahkan tentang apakah konsep dan teori di research yang kita perlu tahu lah. Okey. Yang pertama, Introduction to Research.
pengenalan kepada penyelidikan. Apakah dia penyelidikan? What is research? Research is the creation of new knowledge. Bila kita kata penyelidikan, maksudnya penciptaan pengetahuan yang baru. Kita nak tulis tentang suatu benda yang orang lain tak pernah tulis. Yang kita nak tulis itu tidak pernah ditulis oleh orang lain. Maksudnya kena, untuk menulis sesuatu yang baru, mesti berasaskan kepada apa yang telah ditulis. Okey, jadi untuk menulis satu benda baru, mesti berasaskan kepada apa yang telah ditulis oleh orang lain. Setelah mengkaji apa yang ditulis oleh orang lain, pengkaji akan cuba create new knowledge. Apa lagi yang belum dikaji? Itu. Jadi menulis research tak sama dengan menulis buku. Ustaz Ilyas, apa beza menulis disertasi dan menulis buku? Tembak bila ada lagi tak, Ustaz Ilyas? Ada bro. Tembak bila. Saya tanya apa beza nak menulis buku dengan nak menulis kajian? Buku ni maknanya dia lebih kepada ilmu lah. Pemahaman kita tentang satu topik yang kita nak tulis tu. Research ni adalah kita mengkaji satu benda untuk dapatkan satu result, hasil daripada kajian kita. Bagus. Ustaz Helmi, tembak. Apa beza menulis buku dan menulis research dan membuat? Kalau buat research dia memerlukan citation, kalau buku dia tidak memerlukan citation, Doktor. Okay, bagus. Key dia new knowledge. Kalau tulis research, dia mesti ada sesuatu yang baru. Kalau tulis buku, tidak perlu ada sesuatu yang baru. Cuma mengumpulkan apa saja yang telah kita tahu. Itu beza dia. Tulis buku, kita tulis apa yang sedia tahu. Yang kita dah tahu dah lah. Tak ada sesuatu baru. Kalau research, dia mesti menulis apa yang kita tahu dan juga menyumbang sesuatu yang kita belum tahu. Itu dipanggil new knowledge. Okay. So research is defined as the creation of new knowledge, ciptaan pengetahuan baru, and or the use of existing knowledge in a new and creative way so as to generate new concepts, methodologies and understanding. Jadi research juga boleh jadi kita menggunakan pengetahuan sedia ada tetapi dalam bentuk yang baru atau dengan cara yang kreatif supaya apa hasil yang kita dapat itu adalah merupakan konsep baru ataupun kaedah baru ataupun pemahaman yang baru tentang sesuatu tajuk. Okay, so this definition of research encompasses pure and strategic basic research, applied research and experimental development. Jadi tajuk ini definisi ini adalah merangkumi ketiga jenis research. Kita ada 3 jenis research iaitu pure research, kajian tulen, kemudian ada applied research, kajian gunaan, dan experimental development research, kajian yang berbentuk eksperimen ataupun percubaan. Kalau di bidang Islamic Finance, kita lebih banyak kepada pure research. Kalau di bidang bisnes, dia lebih banyak kepada applied research. Dan kalau bidang sains, teknologi dan medik, dia banyak kepada research yang berbentuk eksperimen. Soalan yang student selalu tanya, boleh tak saya sebagai student Islamic Finance buat applied research? Boleh tak? Boleh. Boleh tak saya nak buat yang berbentuk basic ataupun pure research? Boleh. Okey.
social research, kita ni Islamic Finance ni adalah satu cabang daripada social research. Social research produces knowledge. Dia mengeluarkan knowledge, pengetahuan, and helps us come to understand the social world and our place in it. So dari segi social research ni, dia mengeluarkan pengetahuan yang baru dan juga membantu kita memahami dunia yang kita hidup di dalamnya. Dari segi Islamic Finance, kita cuba memahami tentang sesuatu fenomena yang berlaku, dan Islamic Finance adalah sesuatu yang indispensable dari segi kita tak boleh nak elak. Kehidupan kita memerlukan kepada some sort of financing. Setiap hari kita bermuamalah, kita berniaga, kita jual beli, kita sama ada membeli ataupun menjual. Kita bila nak beli rumah, kita perlu financing. Bila kita duit banyak, kita nak buat apa? Bila kita duit banyak, Ustaz Ilyas, bila duit banyak kita menabung ataupun kita buat pelaburan yang patuh syariah. Lagi buat apa lagi, Ustaz Faisal? Bila kita ada lebihan kekayaan, kita wajib membayar zakat. Kita digalakkan untuk bersedekah, berwakaf dan sebagainya. Jadi Islamic Finance ni adalah suatu bidang yang yang kita mesti menjalani kehidupan menggunakan Islamic Finance, menggunakan muamalat. Kita keluar rumah saja, mesti kita akan terlibat dengan mana-mana akad. Sama ada dalam jual, beli, kita perlu duit, kita buat financing. Kalau tak cukup duit lagi, kita boleh guna konsep ar-rahnu. Kalau lebih, kita boleh melabur. Dan banyaklah aktiviti-aktiviti yang kita boleh lakukan yang masuk dalam ruang lingkup Islamic Finance. Jadi Islamic Finance ni luaslah. Social research has developed as a way of building knowledge that promotes agreed upon practices within the research community that help us avoid the limitations and pitfalls of other ways of knowing. Jadi kajian dalam bidang sosial ini dia dah dibangunkan sebagai satu cara untuk membina membina satu pengetahuan yang baru. Ya. The personal beliefs we have developed from other sources, experts, culture, personal experience may be the impetus for our interest in a topic for a research project. Kita nak pilih tajuk apa yang kita nak kaji ni, dia bergantung juga kepada personal belief, kepercayaan seseorang. Dan kepercayaan seseorang tu dipengaruhi oleh banyak faktor, antaranya pengalaman pribadi, budaya, kita ada expert, pengaruh sekeliling yang mempengaruhi kita untuk berminat untuk memilih sesuatu tajuk. Macam Ustaz Helmi, dia berminat dengan tajuk zakat. Apa yang buatkan dia berminat untuk memilih tajuk itu bergantung kepada pengalaman pribadi. Isteri dia orang zakat kan, jadi dia pun pilih tajuk zakat. Boleh melawak kan Ustaz Helmi? Kena tulang belakang doktor. Jadi tajuk zakat ni, saya buat PhD pun tajuk zakat lah. Jadi kalau pilih tajuk zakat tu, insya-Allah saya akan menyelia lah. Itu mungkin satu lagi faktor kan. Nak pilih penyelia yang best kan.
Lawak kan. Ustaz Ilyas tak guna. However, the knowledge produced in this rigorous social scientific manner may support or refute those personal beliefs. Apa yang berlaku bila kita buat research, kadang-kadang kita mula dengan sesuatu hipotesis, sesuatu belief atau hipotesis. Tapi bila kita collect data, kita kutip data, kita analisis data, kadang-kadang data yang kita dapat itu sama ada menyokong hipotesis kita ataupun tidak menyokong hipotesis kita. Dalam satu research tu katalah kita ada 5 hipotesis contohlah. Biasanya sebahagiannya akan disokong, sebahagiannya akan tidak disokong hipotesis itu. Baru ni saya jadi examiner untuk seorang student PhD dalam bidang management. Ada PhD in management, saya kena jadi examiner. Bila saya jadi examiner, apa yang mengejutkan ialah dia ada 10 hipotesis. Okay? Dan semua hipotesisnya adalah disokong. Jadi saya tanya ada soalan, kenapa semua disokong? Agak-agak apa ni, sukar dipercayai, agak unbelievable, dan dia tak boleh jawab. Jadi sebahagian pada dapatan kita menyokong, sebahagiannya tidak menyokong. Biasanya gitulah. Agak ganjil kalau semua sekali ada seorang student PhD itu semua hipotesis disokong. Ada seorang student PhD lagi, semua hipotesis tidak disokong. Okey. Jadi examiner dan penyelia dia akan question lah, dia akan persoalkan sama ada instrumen yang digunakan itu sah atau tidak, kaedah kutipan the data collection method itu adakah betul, data analysis adakah betul. Sebab agak ganjil kalau semua hipotesis ditolak ataupun semua hipotesis diterima. Jadi sebagai examiner saya minta dia cek semulalah dari segi questionnaire items, dari segi data collection methods, data analysis adakah dibuat mengikut kaedah saintifik yang betul. Okey. Doktor nak tanya doktor. Sila. Dia punya hipotesis selalunya kalau master PhD ni berapa dia punya overall lah, sebab kalau dengar 10 tu dah nampak macam banyak sangat doktor. Untuk master ni, adakah bagi 10? untuk master ni saya cadangkan paling maksimum 4. Kalau PhD dia boleh jadi lebih daripada 10. Saya sendiri ada, masa saya buat PhD dulu, saya ada, tak silap saya, 13 hipotesis. Sebab PhD dia mesti menyeluruh, dia mesti komprehensif. Tapi master sini kita pakai konsep rule of parsimony. Maksudnya kalau dah cukup kira okey lah. Rule of parsimony menyatakan kalau sekiranya 4 itu mencukupi, maka ia mencukupi. Jadi biasanya kalau tanya saya kata paling maksimum 4 lah hipotesis. Kalau nak lebih sikit pun tak apalah. Tapi tak payah banyak. Yang saya sebut tadi, contoh tadi adalah pelajar PhD lah. Ada yang buat 10, ada yang 12. PhD ni dia lebih komprehensif. Maknanya penulisan dia lebih komprehensif, maksudnya lengkap lah apa yang ditulis tu. Okey, jadi Ustaz Helmi jangan risaulah. 3 pun dah okey. Kalau ada 3 hipotesis pun dah okey. Okey, baik doktor. Tadi tu contoh PhD. Okey. Hipotesis tu yang macam mana tu bro? Yang Ya, hipotesis ketiga tu tu. macam mana? Ustaz Ilyas sabar Ustaz. Kita akan sampai tajuk hipotesis. Dia bukan apa, dia seram. Hipotesis ni dia adalah
sesuatu yang kita nak kaji yang berasaskan kepercayaan kita, berasaskan kepada apa yang kita percaya, dan untuk develop hipotesis itu kita kena baca dulu apa yang orang dah kaji. Kalau Ustaz Ilyas nak buat apa ni kaedah kualitatif, biasanya kaedah kualitatif tidak ada hipotesis. So tak payah risaulah kalau nak buat kuali. Hipotesis ni biasanya untuk kaedah kuanti. Jadi Ustaz Ilyas tak payah risaulah. Tak payah buatlah hipotesis. Okey, nanti kita akan sampai tajuk hipotesis lah. Cerita dia panjang. Kenapa dalam quantitative research, kenapa perlu hipotesis? Cerita dia panjang, ringkas dia macam ni. Kuanti, dia adalah satu bentuk deduktif analisis ataupun deductive reasoning. Apa dia pula deduktif ni lah? Deduktif ni macam ni. Kita mula dengan sesuatu yang kita nak kaji, okay? Dan kita mesti ada kepercayaan kita tentang sesuatu yang kita nak kaji. Contoh kita kata kepercayaan seseorang yang memenuhi syarat untuk membayar zakat terhadap institusi zakat akan mempengaruhi gelagat kepatuhan zakat pendapatan. Maksudnya kalau seorang tu percaya kepada institusi zakat, dia akan cenderung untuk membayar zakat kepada institusi zakat tersebutlah. Itu hipotesis. Jadi bila ada hipotesis, kita akan cari data lah. Kita akan kumpul data, analisiskan data, dan kita nak tengok adakah data support, menyokong atau tidak hipotesis tersebut. Jadi kalau kuanti dia mula dengan hipotesis, dia cari data dan dia dapat data, dia analisiskan data dan dia akan compare, dia akan bandingkan sama ada data tadi tu menyokong atau tidak hipotesis tadi. Kalau kuali, dia induktif. Induktif ni, dia tak ada hipotesis. Dia pi dengan fikiran yang kosong. Dia tak ada apa-apa hipotesis. Dia pi cari data, okay? Cari data, berasaskan data tu dia, misalnya dia pi interview, kemudian dia analisiskan interview tersebut dan dia akan terus dapatkan satu penemuan baru. Jadi ringkasnya, kalau kuanti, dia hipotesis, dia bermula dengan teori, hipotesis, dapatkan data dan cek sama ada data itu menyokong ataupun tidak menyokong teori tersebut atau hipotesis tersebut. Kalau kuali, dia terbalik. Dia cari data dulu. Kemudian pada data itu, dia kumpul, dia analisiskan dan dia akan dapatkan sesuatu teori yang baru. Teori duduk belakang. Kalau kuanti, teori dulu, data kemudian. Kuali, dia terbalik. Data dulu, teori mai kemudian. Itulah. Ustaz Ilyas boleh? Tak pening lagi ya? Pelan-pelan. Okey. Duk tertukar kuanti kuali lagi, Prof. Sebenarnya kuanti ni yang ada nombor. Kuali tak ada nombor. Gitu je. Kuali ni interview Prof Interview, dia tak ada nombor apa. Data kuali boleh jadi dalam bentuk perkataan, boleh jadi dalam bentuk gambar,
boleh jadi dalam bentuk sketches. Kalau setengah orang kuali tu dia perhatikan sesuatu dan dia buat sketches lah, apa ni, nota ringkas kan. Dia tak ada nombor. Jadi kalau orang kuanti ni, dia contohnya cari data secondary ataupun dia guna apa ni, questionnaire, dia terjemahkan dalam bentuk nombor. Kemudian semua penemuan dia dalam bentuk nombor. Jadi saya sendiri orang kuanti, saya suka sebab penemuan dia memanglah bentuk nombor. Kita boleh katakan dengan jelas penemuan ini adalah signifikan sebab dia menyokong kepada hipotesis, atau penemuan ini menunjukkan sesuatu yang tidak menyokong, do not support, tidak menyokong kepada hipotesis. Jadi nombor tu ada, senang. Tapi kalau kuali dia tak ada nombor, jadi dia kena apa ni, menerangkan sesuatu dalam bentuk perkataan. Tak ada nombor apa lah. Saya pun ada juga 2-3 research yang berbentuk kuali, tapi saya boleh katakan majoriti research saya dalam bentuk kuanti dan minoriti pada research dalam bentuk kuali. Jadi dua-dua tu boleh lah. Bukanlah expert tapi boleh lah. Prof, macam kuali tu Prof, macam mana kita nak plan dia punya soalan-soalan yang Prof kata dia lebih mendalam dia punya interview tu? Betul. Jadi salah satu cabaran bila nak buat kuali adalah untuk kita kata to form the apa ni, interview protocol. Interview protocol adalah soalan-soalan yang kita nak tanya. Soalan-soalan tu mestilah sangat mendalam lah berbanding dengan kuanti. Kuanti, dia soalan-soalan dia dah set daripada awal, dia tak ubah dah. Kalau kuali, dia ada elemen subjektif. Katakan kita dah preset 10 soalan yang kita nak tanya. Tapi dia memerlukan kepakaran untuk kita follow up. Katalah kita tanya soalan pertama, kemudian dia bagi jawapan. Daripada jawapan dia tu, kita mesti ada kepakaran untuk follow up supaya kita dapat eventually pada akhirnya kita akan dapat jawapan-jawapan yang boleh kembali menjawab kita punya persoalan kajian, research question, dan kita punya objektif kajian, research objektif. Jadi nanti kita akan belajar dulu macam mana nak menulis problem statement, macam mana nak menulis research question, macam mana nak menulis research objektif. Lepas itu, kalau kuali berdasarkan research question dan berdasarkan research objektif, itulah kita akan membentuk soalan-soalan yang kita nak tanya kepada responden tadi. Jadi kena settle dululah Ustaz Ilyas sebab research question dan research objektif. Tanpa research question, tanpa research objektif, kita tak boleh menulis kita panggil interview protocol ataupun interview schedule. Interview protokol atau interview schedule merupakan set-set soalan yang disiapkan, yang di-preset, yang disiapkan terlebih dahulu oleh pengkaji sebelum interview itu dilaksanakan. Okey, jadi research ada 3 jenis. Satu exploration, yang kedua description, yang ketiga explanation, yang keempat community change or action. Dia ada 4, tapi biasanya dalam kelas research kita cuma cover 3 saja. Pertama, exploration. Exploration adalah tahap research yang meneroka. Maksudnya
tajuk yang nak ditulis atau nak dikaji itu merupakan satu tajuk baru. Maknanya tidak banyak kajian-kajian lepas yang telah dijalankan untuk mengkaji tajuk tersebut. When we have a new or relatively under research topic. Bila kita ada satu tajuk yang baru atau satu tajuk yang tidak banyak kajian dilaksanakan, maka kajian tersebut berbentuk exploratory atau berbentuk penerokaan. Kebiasaannya bahagian penerokaan ini kebiasaannya adalah menggunakan Suara tak ada doktor. Okay, I am back. Tadi hilang. Tadi Ustaz Ilmi dia tolong cover sikit dah, Prof. Oh, dia dah cover habis dah apa tajuk exploration ni. Jadi saya tak payah cover dah lah. Okay, yang kedua jenis description. Description ini adalah untuk menerangkan sesuatu fenomena tanpa menerangkan sebab-sebab. Yang ni simple je lah. Dia describe satu orang atau satu kumpulan atau satu aktiviti atau satu situasi dan tak payah terangkan kenapa benda tu berlaku. Descriptive research ni simple je lah. Descriptive research aims to generate what Clifford Geertz 1973 referred to as a thick descriptions of social life, typically from the perspective of the people living it. Researchers may turn to rigorous observation or related methods of interview in order to document how things are experienced with respect to the phenomenon under investigation. Deskriptif ni dia lebih kepada untuk menerangkan tentang apa yang berlaku, apa fenomena yang berlaku ataupun apa pengalaman yang dilalui oleh seseorang. Jadi kaedah untuk melaksanakan research yang berbentuk deskripsi ini contohnya menggunakan interview ataupun observation. Interview ialah apabila pengkaji itu menetapkan siapakah yang ingin diinterview dan dia ada interview schedule. Ini soalan-soalan yang akan ditanya. Mungkin dia nak tanya tentang pengalaman seseorang, contohnya lah pengalaman seseorang yang mengalami sesuatu situasi yang sukar atau sesuatu situasi yang menyedihkan atau sesuatu bala tentang seseorang yang mengalami Perang Dunia Kedua. Kalau ada lagi lah seseorang yang mengalami tsunami misalnya. Seseorang terselamat daripada tsunami. Baru ni saya baca ada seseorang tu dia melalui peristiwa yang hampir mati, kemudian dia ditidurkan dan pendek cerita dia selamat, panjang umur, dan dia menulis satu buku. Jadi orang macam tu untuk kita mengkaji pengalaman seseorang tu, seorang yang hampir mati dah nazak, tapi dia panjang umur, tu bolehlah kita gunakan kaedah kita gunakan penyelidikan pada tahap description. Jadi description ni tahap yang kedua lah, tahap yang lebih detail daripada yang exploratory tadi.
Dan yang paling detail adalah tahap research yang berbentuk explanation, penerangan. Apa beza description dengan explanation? Kalau description, dia hanya menerangkan tentang apa yang berlaku, apakah pengalaman seseorang yang dilalui, apakah aktiviti yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekumpulan orang, itu saja. Tapi kalau explanation, dia lebih detail. Kalau sesuatu fenomena itu berlaku, kita ingin mengkaji apakah yang menyebabkan. Kalau tajuk itu macam Ustaz Helmi nak tulis tadi, penentu-penentu ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi gelagat kepatuhan zakat pendapatan. Faktor-faktor itu adalah dipanggil penyebab. Okey. Jadi ini adalah satu tahap yang lebih mendalam berbanding dengan explanation, sebab explanation hanya mengkaji sesuatu tanpa perlu memasukkan sebab-sebab. Tapi kalau explanation adalah satu jenis research yang mengkaji tentang sesuatu, dan yang lebih penting ialah apakah sebab-sebab yang menyebabkan sesuatu itu berlaku. Apakah sebab-sebab menyebabkan seorang itu membayar zakat pendapatan? Contoh, apakah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu non-compliance, tidak patuh kepada pembayaran zakat pendapatan? Jadi, ini adalah tahap penyidikan yang lebih tinggi lah berbanding exploratory ataupun descriptive. When we want to explain causes and effects, correlations, or why things are the way they are, explanatory research is appropriate. Bila kita nak terangkan sebab-sebab sesuatu itu berlaku, maka kita gunakan kajian yang berbentuk penerangan, explanatory research. This type of research can also provide evidence of causal relationships. Dia mengkaji tentang hubungan sebab akibat, causal relationship. A menyebabkan B. Okay? A menyebabkan B dalam situasi yang tertentu. B menyebabkan C dalam situasi tertentu. Jadi kita kaji faktor-faktor penentu. Bahasa Inggeris dipanggil determinants, penentu-penentu tentang sesuatu fenomena yang berlaku. Or we want to study correlations between A and B. Correlations menunjukkan hubungan di antara dua benda, sama ada A dengan B itu bergerak selari. Okay? Kalau A naik, B naik, ataupun kalau A turun, B turun. Itu adalah satu contoh korelasi. Ataupun korelasi juga boleh berbentuk negatif. A naik, B turun. Ataupun sebaliknya A turun, B naik. Jadi itu contoh korelasi. Korelasi tidak menyatakan sebab akibat. Dia cuma menunjukkan sama ada kedua-dua pemilik buah itu bergerak seiring ataupun sebaliknya. Okay. Explanatory research is useful when we want to explain why things are the way they are with respect to the phenomenon under investigation. Jadi kajian yang berbentuk explanatory, yang membentuk penerangan ini adalah berguna bila kita nak cuba terangkan kenapa sesuatu itu berlaku. Apakah sebab-sebab yang menyebabkan sesuatu fenomena berlaku? Apakah sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu bertindak sedemikian? Pasal apa dia bayar zakat? Contoh. Pasal apa dia tak bayar zakat? Contoh. Dan lain-lain contoh yang lain lah. Okay, yang ni kita akan skip. Okey, baik. Research ni ada dua jenis. Satu berbentuk pure research, research tulen, dan satu applied research, research gunaan.
kita di Islamic Finance banyak guna pure research, tetapi ada juga yang menggunakan applied research. Dan ada juga yang menggunakan kombinasi pure and applied research. Okay. Apakah pure research? Pure research is usually used to develop new knowledge. Kajian tulen adalah biasanya digunakan untuk develop new knowledge, untuk membangunkan sesuatu pengetahuan yang baru. Kita sudah ada boundary of knowledge. Kita dah ada benda yang kita tahu tentang sesuatu. Tapi pure research ni datang untuk kita mengembangkan lagi boundary of knowledge, untuk kita bawa sesuatu yang baru, untuk dapatkan satu penemuan yang baru. So it evaluates concepts and theories and thus attempts to expand the limits of existing knowledge. Pure research ini dia menilai sesuatu konsep atau suatu teori dan dia cuba untuk expand, mengembangkan limits of existing knowledge atau boundary of knowledge. Kalau di sini konsep dia mengembangkan apa yang kita dah tahu. Maksud dia bawa sesuatu evidence, satu bukti atau satu pengetahuan yang baru, maksudnya yang sebelum ni kita tak tahu. Itu maksudnya pure research. Bawa sesuatu yang baru, pengetahuan yang baru. Maksudnya pengetahuan yang sebelum ni orang tak tahu. It may also help in dah masuk azan. Sikit lagi kita berehat sekejap untuk asar dan kita akan sambung sikit lagi. Kita akan sambung pukul berapa, Helmi? Kita nak sembahyang berapa minit? 4:45 boleh kot doktor no? Kita sambung 4:45. Boleh, Okay, doktor, no? baik. Saya nak minta keluar awal Prof pukul 5 ada meeting lain Prof. Oh, okey. Boleh. Kerja. Okey, tak apa. Kita pun nak sambung sikit je lagi. 4:45, tak apalah kalau nanti Ustaz Ilyas boleh keluar lah. Misalnya 4:55 boleh keluar lah. Ataupun tak ada anda nak masuk pun tak apalah. Nanti tengok recording ya. Baik Prof, terima kasih Prof. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita sambung perbezaan antara pure research dan applied research. Jadi dalam research dia ada dua sekolah pemikiran lah. Dua school of thoughts. Nak kata mazhab pun tak boleh kata lah. Dia ada dua pemikiran. Yang pertama, mereka daripada pemikiran pure research. Pure research adalah satu jenis research yang digunakan untuk membangunkan satu pengetahuan yang baru, yang membuatkan kita boleh memahami dengan lebih mendalam tentang dunia yang sebenar. Jadi maksudnya kajian tulen ini adalah objektif utamanya adalah untuk mengembangkan ilmu dan mendatangkan ilmu yang baru. Jadi pure research ini dia menilai konsep dan teori-teori dan cuba expand, cuba mengembangkan, kita panggil boundaries of knowledge ataupun limits of knowledge. Mengembangkan had pengetahuan yang kita ada, mengembangkan sempadan pengetahuan yang kita ada. Jadi bila kita selesai melaksanakan satu kajian yang berbentuk kajian tulen ini, maknanya kita ada satu benda yang baru yang kita dedahkan.
It may also help in rejecting or supporting existing theories about the real world. Kajian tulisan ini juga membantu kita untuk menyokong ataupun menolak sesuatu teori yang ada. Boleh menolak ataupun boleh menyokong sesuatu teori ataupun hipotesis yang sedia ada atau hipotesis yang kita bangunkan. Mazhab yang kedua, jenis research yang kedua adalah kajian gunaan, applied research. Applied research ini dijalankan apabila wujudnya sesuatu masalah dalam dunia sebenar yang memerlukan kepada penyelesaian. Okey, contohnya kita kata Unishams menghadapi masalah intake yang semakin berkurang. Jadi itu adalah masalah sebenar. Okey. Ataupun kita kata organisasi XYZ sedang menghadapi masalah kerugian yang dihadapi selama 3 tahun berturut-turut. Itu adalah suatu masalah dari sudut applied research. Jadi applied research dia akan cari apakah masalah-masalah yang wujud dan akan cuba mencari penyelesaian kepada masalah-masalah itu. Jadi the keyword, kata kunci dalam applied research ialah mesti ada masalah. Mesti ada masalah sebenar yang memerlukan penyelesaian. The principal aim of scientists conducting applied research is to improve human conditions, although the results can have commercial value. Katakan wujud masalah, itu masalah apa? COVID-19. Jadi masalah yang wujud ialah dunia menghadapi masalah COVID-19. Jadi bagaimana untuk mengatasi? Kajian-kajian telah dilaksanakan untuk develop vaksin. Jadi ada pelbagai company yang develop vaksin hasil pada research. Dan hasil pada research yang berbentuk applied itu, company itu dapat develop vaksin dan vaksin itu ada commercial value. Jadi company itu dapat keuntungan yang bernilai berbilion dolar. Jadi kadang-kala kajian yang berbentuk applied ini dia boleh membawa commercial value, membawa keuntungan. Kalau pure research tidak ada commercial value. Tujuannya hanyalah untuk mendapatkan atau menemukan penemuan-penemuan baru untuk kita mengetahui sesuatu yang baru, untuk meluaskan kita punya knowledge. So, saya bagi contoh. Saya bagi contoh problem statement dan kita cuba apply kepada apa ni? Sama ada ia berbentuk pure research ataupun applied research. Semua orang dah, Ustaz Elih ada lagi? Ustaz Faizal ada? Ustaz Hilmi ada? Ada doktor, ada. Okey. Saya nyatakan problem statement. Kutipan zakat pendapatan yang dikutip oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah semakin meningkat semenjak tahun 2016. Oleh itu, walau bagaimanapun, tidak banyak kajian yang dijalankan untuk mengkaji apakah faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dalam kutipan zakat pendapatan yang dikutip oleh Lembaga Zakat di Negeri Kedah. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti apakah faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi peningkatan kutipan zakat pendapatan di negeri Kedah. Okay. Yang tu adalah
Pure research atau applied research? Tembak, Ustaz Elmi tembak dulu. Saya teka doktor kena pure kot. Go. Sebab Saya apa rasa pure? applied research tu Prof. Sebab apa applied research? Sebab dia yang masalah yang real yang berlaku. Okey, Ustaz Elmi kata pure research sebab apa? Tak pasti. Isunya apa situ? Kutipan zakat pendapatan di negeri Kedah meningkat semenjak 2016. Kan? Jadi, kenapa dia berlaku peningkatan itu? Apakah faktor menentukan? Itu tidak diketahui. Jadi dia kata itu adalah pure research. Sebab dia nak mengkaji dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kutipan hasil zakat pendapatan. Okay. Orang applied research, dia akan kata, di mana masalahnya? Kalau kutipan zakat pendapatan dah meningkat, tak ada masalah, Ustaz Elmi. Mana masalahnya? Ustaz Ilyas, orang applied research, dia akan kata, your problem statement has no problem. Dia akan kata, tak ada masalah. Kalau zakat pendapatan tu meningkat, apa masalahnya? Kenapa nak dikaji? Dah dia meningkat dah okey ya? Orang pure research kata, saya nak kaji sebab kita tidak memahami. There is lack of understanding. Kita kurang memahami tentang apakah faktor-faktor yang menyebabkan zakat pendapatan itu meningkat. Jadi, mazhab pure research dengan mazhab applied research akan bergaduh. Pure research kata okeylah. Walaupun dia meningkat, kita nak kaji kenapa dia meningkat. Applied research kata tak boleh. Mana ada masalah? Kalau zakat pendapatan dah, kutipan zakat pendapatan dah meningkat, where is the problem? Mana masalah dia? Oh, faham. Ustaz Ilyas boleh tak? Ustaz Ilyas. Faham. Baru nampak applied research ni kena ada masalah Dia kena ada masalah yang sebenarnya berlaku. Kalau tak ada masalah, dia tak kaji. Itu applied research. Kalau pure research, walaupun tak ada masalah, tapi dia nak kaji untuk mendapatkan penemuan baru, untuk kita lebih faham tentang sesuatu. Oh, Faham. Dia nak tahu lah sebab apa meningkat tu, mungkin disebabkan promosi ke apa kan. Ataupun dari segi akibat apa semua tu kan. Jadi masalah dari sudut pure research ialah apa yang belum diketahui. Itu adalah masalah. Pure research nak buat kajian untuk mengetahui sesuatu yang baru, yang belum diketahui. Kalau applied research, dia hanya akan tumpu kepada real world problem. Masalah yang sebenarnya berlaku. Kalau kutipan zakat meningkat, dia kata tak ada masalah. Tapi kalau kutipan zakat berkurang selama 2-3 tahun, itu masalah bagi dia. Itulah beza antara pure research dan applied research. Boleh? Okey. Lepas tu doktor, adakah dia ada hubung ke dengan kuali dengan kuanti dari segi pure dan applied research ni? Dia dua benda yang berbeza. Jadi maksudnya sesuatu research boleh jadi kuantitatif dan boleh berbentuk pure research. Atau kuantitatif research tu berbentuk applied research. Dia boleh dua-dua. Begitu juga kalau kualitatif research, dia boleh berbentuk pure research dan dia juga boleh berbentuk applied research. Okey, faham doktor. Okay. The 5 approaches to research, kita pergi laju sikit. Kita ada quantitative research, qualitative research, mixed methods research,
art-based research dengan community-based participatory research ataupun action-based research. Tapi untuk kelas ni kita akan cover 3 saja. Kuantitatif, kualitatif dan mixed method. Mixed method adalah yang menggabungkan kuanti dengan kuali. Kita tengok satu-satu kuanti. Quantitative research is an approach for testing objective theories by examining the relationship among variables. Jadi, quantitative research ni adalah satu bentuk pendekatan yang mengkaji sesuatu teori. Dia kena ada teori. Kemudian, dia akan datangkan dengan data untuk sama ada membuktikan bahawa teori itu betul atau menyokong teori tersebut ataupun menolak teori tersebut. Dan dia biasanya ada pembeli ubah-pembeli ubah. Contoh macam Ustaz Helmi kata tadi, pembeli ubahnya adalah kepercayaan, mungkin sikap, mungkin keagamaan. Dia mesti ada pembeli ubah-pembeli ubah. These variables in turn can be measured typically on instruments so that number data can be analyzed using statistical procedures. Pembeli ubah ni mestilah boleh diukur. Sikap boleh tak diukur? Mesti boleh diukur. Baru boleh dibuat research. Kalau pembeli ubah tu tak boleh diukur, tak boleh buat research. Okay, pembeli ubah ni mestilah boleh diukur. Typically on instruments, kebiasaannya diukur dengan menggunakan instrumen tertentu. Contohnya dia adalah instrumen-instrumen. Dalam questionnaire dia ada questionnaire instruments untuk mengukur sesuatu yang akan kita bincangkan kemudianlah. Kepercayaan. Macam mana nak mengukur dia? Mesti mengukur dengan instrumen. Mesti ada instrumen. Instrumen tu kita akan belajar kemudianlah. Jadi bila ada instrumen, misalnya kita guna questionnaire, hantar kepada responden, responden akan tick di setiap instrumen itu. Jadi berdasarkan jawapan daripada responden itu, kita akan dapat jawapan dalam bentuk nombor. Ya, dan kita boleh inputkan jawapan dalam bentuk nombor itu dan kita boleh analisakan menggunakan prosedur statistik yang tertentu. Adalah beberapa prosedur statistik. Yang paling simpelnya adalah multiple regression analysis. Yang susah sikit adalah structural equation modeling. Yang ni kita akan belajar kemudianlah dalam tajuk kaedah penyelidikan. Okey. Jadi dalam quantitative research ini, biasanya kita akan ditulis dalam format bab. Ada bab 1, introduction, bab 2 literature review dan teori, bab 3 methods kaedah penyelidikan, bab 4 results ataupun dapatan kajian dan bab 5 adalah discussion. Like qualitative researchers, those who engage in this form of inquiry have assumptions about testing theories deductively. Jadi dalam quantitative research ni kita akan mula dengan dengan hipotesis dan kita akan collect data, analyze data untuk menguji sama ada hipotesis itu mendapat sokongan daripada data ataupun tidak mendapat sokongan daripada data. Quantitative research is characterized by deductive approach. Deductive approach bermaksud kita mula dengan teori, lepas tu kita kumpul data, kemudian kita analisiskan data, kemudian yang terakhir kita akan buat kesimpulan sama ada data itu menyokong ataupun tidak menyokong teori. Di sini disebut proving. Yang lebih baik adalah supporting or not supporting the theory. This type of research involves measuring variables and testing relationships between variables.
Jadi kaedah kuantitatif ini melibatkan pengukuran pembeli ubah. Sikap, kepercayaan, gelagat, niat dan lain-lain pembeli ubah. Dan kita akan menguji hubungan antara pembeli ubah tersebut. Misalnya kita boleh uji sama ada wujud causal relationship, hubungan sebab akibat. Contohnya, adakah kepercayaan itu mempengaruhi gelagat seseorang untuk membayar zakat ataupun tidak? Adakah sikap mempengaruhi gelagat kepercayaan? Adakah gelagat kepatuhan? Adakah keagamaan mempengaruhi gelagat kepatuhan dan pembeli ubah lain? Jadi untuk master ni, ada student tanya, berapakah pembeli ubah yang perlu dimasukkan? Nak kena berapa? Jadi dia tidak ada jawapan yang tepat, tapi kalau tanya saya katakan sekurang-kurangnya 3 pembeli ubah bebas. Kemudian adalah 1 pembeli ubah bersandar. Itu sekurang-kurangnya. 3 pembeli ubah bebas dan 1 pembeli ubah bersandar. Contoh yang Ustaz Helmi nak buat tu, pembeli ubah bersandar katakan gelagat, kepatuhan, zakat, pendapatan. Pembeli ubah bebasnya contohnya sikap, kepercayaan dan satu lagi apa? Keagamaan contoh, ataupun norma subjektif. Keagamaan tu maksudnya doktor, kefahaman dia dalam kewajipan zakat ke macam mana doktor? Bukan. Keagamaan biasanya kita mengukur dari 3 sudut. Sudut akidah, sudut ibadah dan sudut akhlak. Jadi dia ada instrumen macam mana nak mengukur akidah seseorang. Macam mana nak mengukur ibadah seseorang. Macam mana nak mengukur akhlak seseorang. Jadi ada kajian-kajian lepas yang dipelopori oleh saya lupa nama, Krauss. Krauss nama dia, Krauss, yang telah develop item-item untuk mengukur keagamaan. Jadi, keagamaan tu nak ukur seseorang tu, dia punya ibadah dia, daripada dia punya akidah dia tinggi atau tidak. Ibadah dia tinggi atau tidak. Akhlak dia tinggi atau tidak. Dia ada instrumen dia. Boleh. Kiranya doktor dalam kuesioner nanti dia akan ada 3 benda tu sekali dalam semua soalan tu kan? Ya, betul. Okey, baik doktor. Contoh kita nak pilih 6 instrumen. Jadi 2 instrumen untuk mengukur akidah, 2 instrumen untuk mengukur ibadah, 2 instrumen untuk mengukur akhlak. Jadi 6 instrumen. Maksudnya 6 soalan yang akan ditanya dalam kuesioner yang berkaitan dengan keagamaan. Contoh itulah. Masa saya buat PhD dulu, untuk keagamaan tu dia ada lebih daripada 60 instrumen yang kita boleh pilih, dan saya pilih 18. 6 untuk akidah, 6 soalan berkaitan dengan ibadah, 6 soalan berkaitan dengan akhlak Islamiah. Kalau master pilih 2-2-2 pun dah cukup lah. Ataupun 3-3-3. Kalau 3-3-3 jadi 9. 2-2-2 jadi 6. Saya ambil 6 jadi 18 soalan. Jenuh orang tu nak baca. Doktor, saya dah tu soalan ke doktor. Selalunya bila menjawab kuesioner ni kan soalan dia banyak. Lepas tu kadang-kadang orang hak jawab tu dia kita kata tak larat baca satu, dia pakai tik ya. Jadi macam mana kita nak tahu, bukan kata kecurangan, dia jawab tu dengan betul-betul dia jawab lah. Itu salah satu masalah lah yang kita panggil response bias. Dalam kita menghantar soalan, sama ada secara fizikal, kuesioner itu kita print dan kita hantar, ataupun secara elektronik, kita boleh buat Google Form kan. Masalah yang wujud ialah kadang-kala orang yang tik itu dia tak baca. Itu salah satu masalah. Yang kedua, masalah dia response bias. Kalau kita tanya dia, contohnya kita tanya soalan,
saya membayar zakat setiap tahun, dia akan think apa? Dia akan think 5 yang tinggi sekali. Walaupun dia tak bayar zakat. Betul? Betul Dr. Dia nak kata dia tu tak bayar tapi dia dah habaq orang kata dia bayar. Oh, kalau kita tanya dia, dia kata dia bayar. Walaupun ada tahun yang dia tak bayar. Itu adalah dia panggil response bias. Jadi untuk mengelakkan daripada masalah yang pertama, masalah pertama, responden tidak membaca dan dia hanya think saja. Kita kurangkan questionnaire items. Jadi misalnya untuk masters ni, untuk satu-satu pembeli ubah tu kita ambil 6 soalan pun dah cukup. Okay. Dan Dia untuk mengelakkan response bias itu kita kena buat statement dalam apa ni, peringkat awal questionnaire tu kita kena buat statement arahan yang jelas. Contoh statement kita kata, sila jawab dengan jujur. Please answer honestly. Sila jawab dengan jujur. Kerana dapatan kajian ini bergantung kepada jawapan yang jujur. Satu lagi kita kena kata contohnya, jawapan anda adalah sulit dan tidak akan didedahkan identiti anda. Macam itulah. Kita kena pujuk dia supaya dia jawab dengan jujur dan kita katakan kalau dia jawab jujur pun tak ada siapa yang tahu lah sebab identiti responden adalah sulit. Macam itulah kebiasaan apa yang pengkaji buatlah untuk mengurangkan response bias. Kalau kita pergi sendiri, face to face, lagi senang untuk kita terangkan. Macam saya pernah distribute questionnaire, saya jumpa face to face dan saya bagi tahu secara berdepan lah. Saya katakan tolong jawab dengan jujur. Kalau jawapan tu apa ni, contoh bayar zakat atau tidak, kalau tak bayar, jawab tak bayar. Tak apa. Sebab identiti tuan tidak akan adalah rahsia, tidak akan didedahkan. Dan saya pun tak ambil nama pun tuan. Saya tak tahu pun nama tuan. Apa ni, macam itulah. Kita cuba pujuk dia supaya dia jawab dengan jujur lah. Yang itulah yang the best yang kita boleh buat. Saya teringat masa Viva, Viva salah seorang student PhD kita. Masa Viva tu, salah seorang examiner kata, apa ni, soalan instrumen questionnaire mengandungi response bias. Oleh itu saya tak boleh terima. Apa ni, saya tak boleh terima kaedah questionnaire. Bagi saya kaedah questionnaire ni ada response bias. Dia kata kena buat semula. Buat guna apa ni, temu bual. Oh, masa Viva tu, salah seorang examiner jawab macam tu. Kawan tu dah habis masa 3 tahun, dah buat, dah siap. Nasib baiklah examiner yang kedua kata, apa ni, dapatan ini boleh diterima, kata examiner yang kedua, disebabkan pelajar ini telah menunjukkan bahawa semua item adalah sah dan prosedur yang dilaksanakan adalah mengikuti scientific procedure, jadi boleh diterima. Oh, nasib baiklah, kalau tidak student tu kena buat lain. Jadi itu masalah. Dia belajar di Hutu Doktor, bukan kena bertanggungjawab kepada SV dia ke Doktor untuk semua apa semua tu kan. Dia kesian pada student lah, student pun dia mesti ikut SV dia kan. Yalah, jadi kadang-kadang ada examiner yang bagi saya ekstrim lah.
Ekstrim maksudnya dia hanya mai suruh apa yang dia nak, tanpa melihat dahulu apa yang pelajar tu dah buat. Kalau saya sebagai examiner, saya tengok apa yang pelajar tu buat, dan kalau prosedur tu semua dia dah ikut prosedur research, contohnya questionnaire items dia dah sah, kemudian dia dah buat the process of screening, dia dah buat apa ni kita panggil assessment of measurement model, dia dah buat assessment of structural model, dia dah buktikan bahawa model itu adalah good model, itu dah cukup lah. Tak bolehlah kata, buang semua ni, pergi buat interview. Macam tu. Ada juga profesor yang cakap itu dah tua. Dan tak lama lepas tu dia pun dah meninggal. Innalillah. Itu kisah sebenar lah. Semasa saya menjadi salah seorang examiner lah. Bagi saya, bila saya jadi examiner tu, kalau seseorang tu dah buat semua prosedur yang betul, dia lulus lah. Tak bolehlah kita kata, oh yang ni tak boleh terima, questionnaire ni tak boleh terima, kita kena buat interview. Tak boleh lah macam tu kan. Tapi ada juga examiner macam tu, tapi dia pun dah meninggal. Saya ingat saya nak pergi jumpa dia juga, nak bincang kan secara ilmiah kan. Sebab bagi saya pendapat tu sangat ekstrim. Tengok-tengok dia dah meninggal lah. Lama dah lah cerita ni. Okey. Jadi maksudnya dalam research ni pun dia ada orang kata subjektif, dia ada pendapat yang berbeza. Ada yang strict, ada yang tak strict. Okey, baik. Kita sambung kepada quantitative research. Okay, jadi dia researchers may employ linear methods of data collection and analysis that result in statistical data. Jadi pengkaji yang menggunakan kaedah kuanti ni, dia menggunakan kaedah pengumpulan data dan analisis yang dipilih. Dan analisis tu pun ada pelbagai tahap analisis, ada multiple regression, dan ada structural equation modeling. Biasanya kalau peringkat masters ni, student pilih multiple regression analysis. PhD pilih structural equation modeling, sebab structural equation modeling ni agak complicated lah. Dia punya methods dia agak complicated. Tapi ada juga student master yang saya kata cuba tengok structural equation modeling, mai saya tolong. Sebab bagi saya, structural equation modeling ini dia jauh lebih baik, dia jauh lebih advance, dan dia punya kepercayaan jauh lebih tinggi lah. Jadi methods of data analysis pun ada banyak lah. Okay. Qualitative research. Okay, qualitative research is generally characterized by inductive approaches to knowledge building aimed at generating meaning. Kajian yang berbentuk kuali ini biasanya berbentuk induktif. Induktif maksudnya dia mula dengan mencari data, kemudian menganalisis data, dan at the end, pada penghujungnya dia akan dapat mengeluarkan sesuatu, kita kata teori ke, atau sesuatu konsep ke, atau suatu pemahaman yang baru. Jadi dia tak mula dengan teori. Teori itu mai last, data mai dulu. Jadi kuali itu dia mula dengan data, last dia dapat kemukakan sesuatu teori atau konsep. Berbeza dengan kuanti tadi dia mula dengan teori dulu. Lepas tu baru dia collect data. Collect data bertujuan untuk menyokong ataupun tidak menyokong teori. Jadi dia terbalik. Boleh Ustaz Elmi? Boleh doktor. Researchers dalam bidang kuali ini, dia guna kuali ini biasanya untuk explore.
suatu tajuk tu tak ramai orang buat lagi. Jadi dia pun guna kaedah kuali. Okay. To unpack the meanings people ascribe to activities. Kuali ni juga dia guna untuk mengkaji sesuatu fenomena, sesuatu aktiviti, sesuatu situasi atau suatu aktiviti yang dilakukan oleh sekumpulan orang. Jadi dia nak pergi memahami aktiviti. Contoh, pengkaji daripada Australia datang ke Cameron Highland, di kawasan orang asli Cameron Highland. Jadi dia guna kaedah kuali. Dia tinggal dengan kumpulan orang asli selama katakan 4 bulan hingga 6 bulan untuk dia collect data. Dia mengkaji apakah aktiviti yang dilakukan oleh orang asli di Cameron Highland tersebut. Okay, untuk memahami dia punya pemikiran orang asli itu, memahami aktivitinya, memahami budaya orang asli itu. Dia pergi guna kaedah pemerhatian. Dia perhati, buat pemerhatian dan dia mencatat apa yang berlaku. Ataupun untuk mengkaji artifak. Artifak ni adalah bukti-bukti yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu. Artifak ni boleh jadi dalam pelbagai bentuk lah. Contoh nak kaji apa ni, macam di Merbuk, dia ada beberapa artifak yang mana kita gali dan kita dapat benda-benda lama, artifak yang ditinggalkan. Ada kuil lama, ada belanga periuk yang ditinggalkan oleh orang-orang zaman dahulu. Or to build a depth of understanding about some dimension of social life. The values of underlying qualitative research include the importance of people's subjective experiences. Jadi salah satu daripada nilai yang bagus dalam kajian berbentuk kualitatif ni adalah dia membolehkan pengkaji itu memahami pengalaman yang dilalui oleh seseorang. Dan pengalaman itu biasanya subjektif. Kalau orang tu dia fikir macam ni, orang ni dia fikir macam ni. Katalah seseorang tu pernah mengalami tsunami ataupun pernah mengalami, kita kata, gunung berapi. Jadi untuk mengkaji, kita panggil pengalaman dia. Mungkin pengalaman orang-orang yang melalui pengalaman tertentu, contoh tsunami ataupun gunung berapi atau banjir, dia mungkin boleh mengubah persepsi seseorang tu. Dan pengalaman itu adalah subjektif. Okey, jadi kualitatif research ini adalah sesuai bila tujuannya adalah to explore. To explore ini adalah untuk meneroka, maksud mengkaji sesuatu yang yang under research, yang tidak banyak kajian dilakukan. Ataupun to describe, ataupun to explain. Jadi kualitatif research ni dia boleh cover 3 tahap research tu. Tahap penerokaan, tahap description dan tahap explanation, penerangan. Tadi kita dah cerita apa beza explore, describe or explain. Explore adalah kajian ke atas sesuatu tajuk yang tidak banyak dilaksanakan. Describe adalah untuk memahami sesuatu fenomena. Explain untuk memahami kenapa sesuatu fenomena itu berlaku. Okey, mixed method research adalah satu pendekatan yang menggabungkan kuanti dan kuali. Dalam mixed research, kuanti pun ada, kuali pun ada.
integrating the two forms of data. Dia mengintegrasikan dua jenis data. Data kuali pun ada, data kuanti pun ada. Jadi itu mixed method research. Art-based research ni kita tak cover. Community participatory research pun tak cover. Okey, itu saja kelas untuk hari ini. InsyaAllah kita bersambung lagi. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dalam grup ya. Tadi saya ada post nota-nota teaching plan untuk kelas ini dan juga post untuk assignment. Jadi untuk assignment 1 ni saya bagi masa 3 minggu daripada hari ini. Kalau boleh siapkan sebelum 3 minggu, dia hanyalah initial plan. Tulis dulu, kalau salah tidak mengapa, insya-Allah saya akan bantu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih.